أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Saya Fadilah Tuan Imam yang berusaha Nazir Barisan Jawatan Kuasanya, Ashabul Fadilah, Tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada malam ini kita mukadimahkan hadis yang ke-29 ke surat 149. Galakkan memberi hadiah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbalu hadiyata wa yusibu 'alayha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan memberi balasan ke atasnya sebagai ganti. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Nabi kita, dia tak terima sedekah, tapi dia terima hadiah. Dia tak terima zakat, tapi dia terima hadiah. Itu Nabi. Dan keturunannya tak dibenarkan terima zakat. Baik. Pernah satu ketika Salman Al-Farisi, sahabat Nabi yang umurnya panjang. Setengah riwayat menyatakan umurnya 300 tahun lebih. Salman ni nama. Cerita sejarah dia masuk Islam cukup menarik. Bermula daripada Parsi, kemudian jadi khadam kepada padri Kristian, silih ganti sampai ke Amulia, sampai ke Syam, sampai ke Mosul. Akhirnya dia nak cari Nabi, dia bertemu dengan kabilah Arab, dia pergi ke Madinah. Dalam perjalanan tersebut dia telah ditipu oleh kafilah yang dia tumpah. Kafilah ini jual dia jadi ambil, dan dia dimiliki oleh Yahudi. Bila mana Nabi hijrah ke Madinah, ini saya rekam dalam cerita, saya tak cerita panjang besar. Bila mana sampai ke Madinah, tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Bila sampai ke Madinah, Nabi sampai ni, orang-orang yang hidup cakap. Dia bercakap, dia berkata bahawa ada Nabi Salman Al-Farisi sedang berada pokok apa ni? Pokok kemi. Dengar nama dia Nabi saja, melompat. Dia kata, itu sungguh ada Nabi ini. Orang Yahudi ni kesepak muka dia. Apa? Maknanya air kalau tuan cakap hadap muka ni nyapu apa. Dari senyap, tapi dalam hati dia nak tahu Nabi. Ringkas ceritanya, dia pergi ke Nabi, dia dapat maklumat daripada padri-padri yang dia pernah belajar lama. Nak tahu Nabi ini, dia ada 3 alamat. Alamat yang pertama ini betul itulah dua lain pula. Alamat yang pertama, Nabi ini dia tak makan sedekah. Dia tak makan sedekah, tak terima sedekah. Alamat yang kedua, dia terima hadiah. Alamat yang ketiga, terletak di belakang berikat di kalimah khatam nubuwah. Jadi bila dia ada peluang, yang pertama sekali dia buat orang. Dia pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata ini adalah sedekah. Nabi ambil, Nabi panggil sahabat semua, sila makan. Nabi tak makan. Dalam hati dia kata itu satu alamat. Hari yang lain pula, dia bawa makanan juga macam orang. Dia pergi ke Rasulullah SAW, dia kata ini hadiah. Nabi ucap terima kasih. Nabi ajak kawan-kawan sahabat makan, Nabi pun makan. Ini 2 alamat. 3 satu ni nak dapat macam mana? Satu hari tu dia pergi kat Baki,
Lalu dengan selendang yang Nabi pakai baju macam lidah ni, Nabi jatuhkan baju di sini. Jadi dua itu nampak, dia nampak kat Nabi, dan dia pergi kat kaki Nabi, dia pergi kat kaki Nabi dulu, dan dia pergi. Lalu dia menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah Salman Al-Farisi. Masalahnya dia jadi hamba kepada yang dia tak nak khidmatkan Nabi. Apa yang dia buat ialah dia boleh pergi masing-masing. Nabi ihsankan dia. Nabi kata, Salman, kalau kamu nak merdeka, katib itu maknanya kamu cuba buat satu perjanjian bayar diri kamu. Dia panggil hamba mukatab, abdul mukatab. Ini pembahagian hamba mana? Orang ni pun cakap, Salman cakap dengan tuan, tuan in action kamu. Tuan kata, kalau kamu nak merdeka, kamu nak bebas, kamu kena tanam di atas ladang aku 300 buah kurma, pokok kurma, di mana jangan sebatang pun mati pokok tu kamu tak boleh. Dia suruh timbul masalah nak cari buah kurma macam mana. Sebatang pun banyak, ni juga sebatang. Ibarat tu kita ni kerja gaji 400 nak minta orang. Buat air kompresor tak dengar masuk dalam YouTube nak kompresor, air kompresor. Okey, itu tuan ingat kompresor itu. Jadi hampir mustahil. Tuan-tuan nak jadi cerita Nabi ni dia punya sistem ekonomi baik, pandai. Nabi sound pada sahabat, ainu akhakum, tolong saya, pakat dulu. Macam kita lah, kalau orang kampung tahun dulu, pokok pisang ni mesti ada dulu. Tak banyak pula batang, 3 batang. Kalau banyak tu sekepung lah. Pihak yang tak ada 2 batang, 3 batang ada. Jadi kalau mana pun ambil dah pokok kurma anu 3 batang, ni sebatang, ni 15, ni 30. Akhirnya cukup 300. Bila cukup 300, Salman cukup. Nabi kata kalau sudah cukup tu jangan tanam lagi, temu aku dulu. Buat apa aku nak baca doa sikit, aku sikit ni. Dia pun pergi ke Rasulullah SAW. Wallahi mukjizatul Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satunya bila mana Nabi baca doa 300 batang tumbuh subur dan hidup. Sebatang pun tak mati. Itu bidang akhirnya Salman dibebaskan. Itu nak gambarkan bahawa hebatnya Salman Al-Farisi. Baik. Cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diterima hadiah. Dan dia wa yusibu alaiha. Yusibu awal alaiha ni maknanya mempahlakan ke atasnya. Itu bahasa klasik. Bahasa sebenar maknanya yusib ni balas balik. Balas balik ni dalam istilah fiqh dia panggil al-ata' bisawab. Al-ata' bisawab maknanya pemberian dengan pahala. Bukan pahala situ, pemberian dengan balas balik. Contoh, ni orang kampung zaman dulu. Pak dia nak menikah anak dia ni. Dia beritahu kepada imam, saya ingat minum tu ada orang masuk tu. Jadi ingat sebelum Ramadan 15 Syakban dulu Syakban. Imam kata kalau gitu kita bersuara sini. Dia panggil orang kampung. Maka orang kampung pun datang. Haji Adi datang, Haji Mat datang, Haji Rashid datang, Pada datang. Ni kita punya pada nak nikah anak. Maka ajar dia kata, ada saya bagi minyak lah. Maka saya banyak minyak, saya bagi 3 tuti pun. Itu lah.
Sebab saya ingat 2 ekor kubah. Kata Pak Mat pula, pada saya kebetulan ada kubah. Kubah saya itu 4,000 ekor. Saya nak beli banyak ini. Saya beli harga sebanyak. Pak Mat bayar berapa dia? Jadi bayar. Hani kata saya nak beli telur. Boleh beli. Bagi itu. Tak ada agreement, tak ada apa-apa bagi. Bila kemudian tiba-tiba anak Pak Mat nak nikah. Bila anak Pak Mat pun nak nikah, hak ni apa dia Pak Mat? Dia terima duit, dia bayar banyak. Dia tak, aku nak pergi Mekah, aku nak pergi cuti sekolah biar aku tak tahu. Tak ada, dengan lek. Dia akan bertanggungjawab, bahkan dia lebih lagi. Hak yang kawan tu pula nak nikah, anak dia ingat tu bayar ke bar tu 2,000 je, harga 4,000. Kebetulan dia dapat menantu ni kaya. Dia bayar 4 ekor kubah. Kejut tuan balik. Aku senang. Tak apalah, sebab tu dia kata menantu orang kaya. Jadi buat hati baik untuk dia. Itu bayar. Itu dia panggil al-ahbab bisabab. Hidup macam ni harmoni. Dan dia boleh reduce banyak keperluan. Ni tak. Hidup susah, mati pun susah, nikah pun susah, berenda pun susah. Susah semua. Sebab apa? Duit. Jadi kita pelik orang zaman dulu 800 je gaji, tapi hidup senang, anak pula 18 orang. Zaman sekarang 18,000 gaji, anak 2 tahun. Ialah satu style perbelanjaan, satu hal. Yang kedua yang baru lagi adalah masalah barakah tu tadi. Barakah. Baik. Jadi peranan nanti bila orang bagi kat dia balik bagi. Ingat sama arwah-arwah yang kita. Kadang-kadang kita disuruh dihantar kuih rumah ni kan. Orang zaman sekarang kalau ada kuih kata apa? Terima kasih dah berani. Kalau ada lebih nak bagi. Pinggang-pinggang yang koleksi. Orang zaman dulu bila ada kuih yang kita beri buat tak kata satu tak. Pak miskin. Yang ni berat, letak berat. Lepas tu hak tukang menyata tu ada bahagian 10 sen ke 50 sen ke letak dalam poket. Sebab tu mula-mula tu. Baik, kalau hak ada pisang-pisang standar. Lepas tu saya tengok kadang-kadang jiwa orang miskin kadang-kadang dia lebih suci dan lebih baik. Dia akan cuba nak bantu. Cuma masalahnya dia tak ada. Ini antara sifat. Jadi Nabi buat cara-cara. Kita kena ajar anak kita nikah di rumah tertua yang di dalam itu. Zaman sekarang ni pakai mobil. Mak, kalau boleh carilah ikan jenahak palu jenahak. No, order tu pergi tu kosong, balik pun kosong. Cara order tu sampai 120 riyal. Makan pula saya makan. Mak tak bunyi betul lah, mak tak bunyi piano. Tapi cara itu tak. Sepatutnya bila mak buat macam tu, kalau harga makan tu bukan kena bayar, harga makan tu 20 riyal. Barang-barang dia letak dalam duit mak dia. Walau jatuh 200 dinar. Mak kau ramai. Pada masa itu bukan paling jenah, bapak jenah. Sebab dia faham anak ni tu ajar macam tu di rumah. Jadi dia tak ada apa, kita tak ada lagi, kita tidak ada duit kan ada, dompet kan banyak duit, betul ke 10 riyal dia anak-anak saudara ni nak tunggu gaji, belum gaji mati. Tak boleh macam tu. Biasa itu cara yang Nabi suka. Nabi kata bertahadau, saling berhadiah-hadiahlah antara kamu satu sama
lain, nescaya kamu akan sayang. Sebab ada yang mengatakan hidup senang. Ini tak lihat tuan-tuan. Ajar anak memberi, ajar keluarga memberi, bukan menerima sahaja. InsyaAllah kita berbaloi dalam hidup. Hadis yang ke-30 kemerdekaan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim." Ada 3 golongan manusia ni Allah tak cakap, Allah tak pandang pada hari kiamat, Allah tak mensucikan dosanya pun dan bagi mereka azab. Pak ni bagi semua. Tak cakap, tak pandang, tak sucikan, azab yang ni balik. Orang kena macam ni majalah, siap, uji. Orang lain tak cakap, kita pun kita terasa sementara Allah pada hari kiamat. Kita mengharapkan rahmat. Pertama, rajulun ala fadli ma'in bi tariqin yamna'u minhu as-sabil. Orang yang mempunyai lebihan air berada di tepi jalan. Orang yang dalam musafir nak minta air dia tak bagi. Ini bagi. Ini bagi. Tuan-tuan pernah belajar di negara Arab ataupun di negara Arab, kita tengok bak air ni siapa dia pun boleh minum. Kita lalu ke tepi rumah orang, kemudian ada payah air tepi, tak payah minta minum gitu ya. Bukan air lah yang tahu buat air kan. Ahli air gitu. Sebab itu bukan air sahaja. Biasa saja. Air ni sudah tradisi. Sebab air ni orang beli sementelahan. Jadi kalau kena kuk air macam tu, saat orang lain perlu air ni, orang dapat orang tak apa. Dapatan kajian yang buat akan datang peperangan berlakukan air. Akan ada berlaku peperangan kerana rebut air. Pegang, kata main. Itu. Bak air ni penting. Kemudian warajulun baya rajulan la yubalihu illa lidunya. Fa in aqtahu ma yurid wa fa'ala wa illa lam yaf'al. Seorang lelaki berbaiat mengadakan taat setia kepada seseorang itu semata-mata kerana dunia. Kalau saya suka awak, berapa persen apa? Awak nak pergi GLC apa kasih? Satu je dan awak kurang-kurang 5. Tengok. Kalau awak bagi, saya sokong. Kalau awak tak bagi, minta maaf, saya tak sokong. Habis ya? Nak tak? Kita deal dulu dengan kata. Lepas tu saya buat. Maka cara macam itu Islam. Nabi tak suka. Bukan kerana benda aku sokong hang, tapi aku sokong hang kerana hak baik. Sayyidina Abu Bakar Siddiq bila mana dia menyatakan Rasulullah wafat dan kena lantik khalifah, dia tak mendabir saya, tapi dia tunjukkan Umar dan dia tunjukkan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kedua-duanya serentak dibaiat Rasulullah dan dibaiat Abu Bakar di Saqifah Bani Sa'id. Tuan-tuan tahu tak kalau dapat baiat macam mana? Sudah pasti kalau Abu Bakar mungkin dia bisikkan Allah, bagi membuka Allah nanti kejar. Mungkin boleh tanya anak apa? Nak kementerian apa? Kementerian Perak lah sebab nak kagum. Kementerian apa? Sayyidina Umar pergi rumah Abu Bakar mengikut dari kitab Hayat Sahabat. Bila dia pergi Abu Bakar buat apa? Abu Bakar menangis salah-salah.
Mana ada sebuah laki jadi pelipur tinggal atau orang bewah je tengah jamu je kebau kambing apa lagi. Mari rumah masuk rumah dalam dia marah rumah ni apa basuh marah semua. Dia kata kamu telah menyebabkan suka. Aku takut pada Allah. Itu aku makan. Jadi biasa orang macam ni, marilah apa-apa pun dia lah. Benarlah kata Maulana Abil Hasan Al-Nadawi, dunia akhir zaman mandul untuk melahirkan Abu Bakar. Marilah awak ke wali pun tak boleh lawan Abu Bakar. Itu sebab dia Rabbi dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi beri manaqib yang cukup hebat. Lau uzina iman Abu Bakr bi iman akhir ummah la rajaha iman Abu Bakr. Kalaulah iman Abu Bakar nak ditimbang, nak banding dengan imam umat ni, Imam Abu Bakar yang itu Abu Bakar baik. Yang ketiga, jadi nak bayar kerana Allah, bukan kerana apa yang aku dapat. Masalah panggil proksinya pengumuman buat bacalah kisah Umar bin Abdul Aziz. Bila mana dia naik jadi khalifah, dia kata kepada siapa yang nak mengaku aku sila jarab. Kepada siapa yang nak mengadu tentang rakyatku kepadaku, maka aku tak akan sama dengan dia. Sebab dia susah nak ketemu dengan aku, tiba-tiba kamu nak mengadu. Kamu telah menjadikan aku cukup jarak dengan rakyatku, aku tak mahu. Tapi kalau nak kerja dengan aku, nak tolong aku untuk bantu aku, itu Umar. Baik. Kemudian warajulun sawa marajulan bisil'atin ba'da asr fa halafa billah akan aqta biha kaza wa kaza fa qala. Hal yang keempat ni adalah yang ketiga daripada banyak. Seorang yang jual selepas asar, jual tu dia bernipuh. Zaman orang yang banyak menipuh ni adalah penjual. Wallahi mu aku menipuhkan. Apa mana? Kamu aku bagi murah sekali. Maknanya tak ada orang lain dah lebih murah pada mu. Mari orang lain, wallahi murah aku bagi murah kan. Murah sekali tu dia murah. Maknanya tak ada apa. Tiba-tiba orang ni cukup Allah semua. Sedangkan orang lain dia tahu, mari orang tuan jomel pula, lagi murah pada dah. Depan kita dia kata, wallahi aku bagi murah kali. Nyukup lepas asal untuk orang ini manipulasi orang, menyebabkan lain support, menyebabkan orang ini, itu merupakan satu jinayah, satu dosa. Tuan-tuan, waktu ni saya tengok antara waktu yang paling dibimbangi, dijaga dalam Islam berdasarkan kepada nas-nas, antara waktu pasar, waktu ni karamah. Sebab tu orang salih dulu, waktu-waktu macam ni dia banyak duduk dalam masjid, duduk zikir. Maksudnya dia sengaja kalau bagi masjid, dia mari sebelum maghrib, dia duduk masjid. Kalau secara organik dia ambil makna tuduh bini berzina atau menafikan anak, hakim suruh bersumpah, biasanya sumpah dalam masjid kat mimbar, biasanya selepas asar pada hari itu saya kata waktu itu waktu lain. Dan Allah pun sumpah wal asr. Ada kata salat asar, ada kata waktu asar, ada kata umum dan masih. Itu besar. Hadis seterusnya 31, bahaya penyakit taun. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taun syahadatun li kulli muslim. Taun itu menjadi syahadah, dianggap mati syahid bagi orang Islam. Taun ni satu penyakit yang lama. Orang Melayu pun bagi tahu, Arab pun bagi tahu. Taun Arab ni mana ta'ana, mana kena tikar, kena cukup.
Jadi orang yang kena tahu ni sakit rumah, membabitkan ishak, cewek dan sebagainya. Siapa kena tahulah masuk air botol. Dia penyakit tahu ni orang panggil wabak. Wabak tahu. Biasa tahu ni tak kena seorang je. Kena seorang je pasal habis. Itu penyakit tahu. Jadi orang macam ini dianggap sebagai manusia. Ini penyakit-penyakit lama. Penyakit ni kalau kena tuan-tuan, dalam Islam mengajar bila satu kawasan tu kena tahu orang kawasan tu tak boleh keluar. Orang yang daripada luar tak boleh masuk. Itu dipanggil Quranti dan itu dipanggil Al-Hajarus Sihhi atau Quranti. Sayyidina Umar pernah musafir nak masuk ke kota Syam. Bila nak masuk ke kota Syam, dia dengar berlaku wabak. Kata silap tahun 6. Bila nak masuk ke kota kawasan itu, dengar kata wabak tahu. Sayyidina Umar kata kita tak boleh masuk. Bila Sayyidina Umar buat susah tak boleh masuk, sahabat ni mulutnya lezat. Tanya dia, ya Amirul Mukminin, atafirru min qada'illah? Wahai Amirul Mukminin, takut kepada Allah. Kalau Allah kata apa? Hidup mati-mati. Sayyidina Umar ni curi. Sayyidina Umar ni Allah yang curi. Kata Nabi ini, yakum minkum dasun qawm. Kalau ada orang yang dianggap sebagai orang di kalangan kamu yang diberi hidayah, diberi taufik, ilham dan Umar. Umar ni banyak kisah-kisah. Jadi Sayyidina Umar jawab, afirru min qada'illah ila qadarih. Aku lari daripada qada Allah kepada qadar. Maknanya dalam Islam, jangan cari penyakit. Kalau boleh elok, itu cara dia. Tahu tak, terjun bangunan mati. Aku nak terjun, aku Tuhan nak bagi mati. Mana tahu? Ayat dah uji Tuhan. Tuhan uji kita, bukan kita nak uji Tuhan. Jadi perkara macam itu. Tiba-tiba seorang sahabat Rahman Ibn Auf, ya aku dengar Rasulullah SAW, kalau satu negeri itu ada wabak tamu, maka orang negeri itu jangan keluar dan orang negeri lain jangan masuk. Artinya ijtihad Sayyidina Umar itu betul. Walaupun dia terlepas pandang hati Nabi, mungkin masalah bincang dia tak ada di situ, tapi telah dikisahkan oleh sahabat. Jadi ini penyakit tahu ni tuan-tuan, bila kena Tuhan saja sekali mati. Zaman ketika mana sahabat sedang rancak membawa Islam di sebelah Asia Timur, di sebelah Syam. Di Syam ni ada satu kawasan namanya Hamawas. Tiba-tiba kawasan itu terkena tamu. Tuan-tuan tahu mati berapa? Yang mati kerana terkena tamu masa itu lebih kurang 25,000 orang. Termasuk sahabat-sahabat yang besar, Abu Ubaidah bin Jarrah, ada kata Muaz bin Jabal dan beberapa sahabat. Itu tahu ni bahaya. Wabak tahu ni bahaya. Jadi bila wabak ni, itulah dia menjadi syahadat. Aku kena banyak zikir, banyak doa. Doa ibadat kepada Tuhan. Ini penyakit yang Allah SWT menciptakan kepada umat sejak daripada dulu lagi. Cuma kita kena tahulah sebab-sebabnya. Kalau sebabnya okey, maka kita okeylah. Kalau sebabnya tak okey, maknanya katakan bapak kita dah elak. Tapi kalau kita boleh elak, kita elak. Carilah ikhtiar. Hadis yang ke-72, memohon kesejahteraan. Ya ayyuhan nas, la tatamannaw liqa'a al-adu was'alullaha al-afiyah fa idza laqitumuhu fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta dhilal as-suyuf. Summa qala Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab ihzimhum wansurna. Hai manusia,
Jangan sekali-kali kamu bercita-cita bertemu musuh. Aku nak bertemu musuh. Jangan. Dan minta doalah kepada Allah SWT. Tapi kalau kita bertemu juga dengan musuh, sabar. Dan ketahuilah bahawa syurga di bawah kilauan libas samudra. Maknanya orang yang berperang fi sabilillah mati syahid, insya-Allah syurgalah balasannya. Dan Nabi berdoa, ya Allah yang menurunkan kita, yang menjalankan awan-awan di langit, yang menghancurkan buah ahzab, hancurlah mereka dan tunduk atas. Jadi daripada di sini yang pertama, jangan bercita-cita cari musuh. Bahasa kita kat macam ini. Elakkan musuh. Dalam istilah, kurangkan musuh, banyakkan persahabatan. Yang jadi masalah, kita bermusuh sama-sama sendiri. Bila musuh sama-sama sendiri, orang lain akan menguasai kita, maka kita kalah sentiasa. Tak ada mungkin kita menang. Kalah semua. Ini banding. Seorang profesor di India, dia mengisahkan satu kisah. Dia kata, bila mana kerajaan Eropah lemah, sebab ini kaya, kerajaan Eropah dulu raja Eropah ni dia banyak raja. Raja Inggris ada, raja Perancis ada, raja Jerman ada, raja Amerika ada, banyak raja. Dan mereka ini bersatu dengan satu fahaman Kristian. Sehingga masa itulah mereka cuba nak pantai Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi Allah selamatkan. Itulah kebenaran kehebatan Salahuddin Al-Ayyubi. Sebab orang yang kuat yang berdaya Salahuddin. Jadi bila mana ekonomi mereka kunci, mereka kata kita kena kuasakan negeri umat Islam dan kita faraikan negeri. Sebab itu bila mereka jajah satu kawasan, orang putih lain mari jajah kawasan itu, dijajah kawasan. Saya contoh, kalau di Mesir dan Sudan, maka penjajahnya adalah Inggris. Kalau di Libya yang kita kenal dengan Umar Khattab, penjajahnya adalah kita. Kalau di Algeria, penjajahnya adalah Perancis. Maka dia bagi, dia tak berada sama sekali. Kita tengok Malaysia, 15 belah Portugis, 1641 Belanda, 1824 Inggris, 1940 Jepun ataupun 1941, 1945 40 kurang sikit Inggris balik, sehinggalah itu mereka 1950. Sedangkan tepi kita, syarikat India Timur, kita tengok mula-mula Inggris di Indonesia, kemudian Belanda, dan Belanda lah sampailah di Indonesia mereka 1945, Belanda kuasa. Kita tengok pula di Filipina, Spanyol, Amerika, dia bagi, dia tak gaduh. Tengok mereka dulu buat, lalu mereka buat kajian. Dia kata, di negeri Arab ni, negeri yang kaya, hasil minyak dan sebagainya, kita pastikan negeri Arab ni sekurang-kurangnya 3 perkara. Pertama, kita pastikan orang Arab ni, kita pastikan mereka ini tidak bersatu. Dia berkata, sehingga kata pujangga Arab ni kata apa? Qadatul Arab yaqulun ittafaqna an la nattafiqa. Berkatalah pemimpin-pemimpin Arab, kita bersepakat untuk kita tidak bersepakat. Apa dia? Dengar baik-baik. Kita bersepakat untuk kita tak bersepakat. Macam tu. Inilah. Jadi kata macam ini masalah. Jadi bila keadaan macam tu, Israel yang hanya 5 juta orang Islam di negeri sebelah Middle East saja hampir 3 juta, tak mampu.
Mereka kata kalau mereka bersatu hanya 1 jam, Mesir akan bersatu. Apa kata Jamaluddin Al-Afghani kepada rakyat Islam India bila tengok rakyat Islam India dijajah oleh Inggeris? Dia kata, wahai penduduk Islam, jika sekiranya Allah menjadikan kamu cukup atas lafaz Islam, kamu dengan nama Islam, dengan jumlah kamu yang ramai ini, kamu pergi berenang menuju ke pulau England dan kamu dapat menenggelamkan pulau ini. Jika sekiranya Allah menjadikan kamu lalat, cukup dengan nama Islam kamu, dengan jumlah kamu ramai, kamu pergi berterbangan dan kamu membuka dan memberontak telinga-telinga penjajah-penjajah Inggeris, kamu menang. Ini kedua, pastikan orang-orang ni kita pecah kepada blok timur, blok barat, blok utara, blok selatan. Dia tak sama. Hak ni A, hak ni B, hak ni B, hak ni A. Apa dulu? Dan yang ketiga, jadikan perkara-perkara kecil sebagai perkara besar, hebat untuk khilaf. Ada muda beri macam mana? Beri. Kalau ada lah. Contohnya, benda-benda khilaf yang usalli. Ulama ni macam, haram. Ni makan sepapso lagi. Kita dah berada orang lain. Kita dah bicara masalah bacaan kecil dalam sembahyang. Hak dah sembahyang berapa puluh ribu dah. Kita bicara dalam masalah yang kecil, yang kita masalah hanya sah batal, masalah makruh atau tidak, masalah asas. Masalah riba sekarang selesai. Masalah riswah sekarang selesai. Masalah integriti sekarang selesai. Banyak masalah besar-besar yang tak ada khilaf ulama. Ada kata riba tak? Ada. Jadi kita berbicara umat Islam. Umat Islam hanya bincang picisan. Akhirnya nak buat sebatang batu pun tak mahu. Lepas ini sebatang batu sekarang ada lah. Kita lemah. Mereka telah menurut ke alam. Mereka telah pergi jauh. Akhirnya sebab itu seorang profesor nak tanya umur Adam bila sejauh. Dia kata orang kita buat kajian, orang dia buat kajian. Saya kata kita ni alhamdulillah tak payah buat kajian sebab Quran. Tapi masalah kita tak percaya tak berapa percaya pada Quran, tak berapa agama. Yang kedua, kajian kita ni orang sebelah sana pula kajiannya hebat tapi dia tak temu kerja. Akhirnya manusia ni daripada Darwin, daripada apa ni Mawar, daripada pandai tak ada, daripada pandai tak ada, daripada benda lain. Ini masalah kita. Jadi umat Islam Allah jadi pandai. Tuan-tuan kita tengok NASA membangun kecemerlangan Eropah, di belakangnya teramai elit-elit Islam daripada Iraq, daripada Iran, daripada Pakistan, daripada Bangladesh, daripada Afrika, daripada Mesir, daripada India. Mereka jadi tokoh-tokoh yang hebat. Ilmu